aku still tak boleh brand. Dia self-acclaimed dia public figure, but yes, the public is still figuring who the Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Spill the Tea episod 3. Betul kan? Episod 3 kan? 4. Tak kisah pun. Maafkan saya, episod 4. Okay, hari ni kita perkenalkan tetamu kita, Aizal. Hai Aizal. Hi, hello. Thank you guys for bagi I peluang. Boleh, tak ada Bagi I masalah. peluang. Kalau ada masa lagi nanti kita baca lagi Boleh. Alright. Hari ni kita punya tajuk ialah influencer or poser. Okay, since hari tu dekat TikTok dengan Twitter viral pasal seorang budak ni yang dia claim yang dia seorang influencer. Dia seorang influencer. So benda ni jadi satu topik yang hangat juga di kalangan kita lah kan. So hari ni kita nak kupas lah sama ada dia ni seorang influencer ataupun kita tak nak kupas pasal dia. Kita kupas sendiri apa maksud di sebalik influencer ataupun poser. Okay. Poser tu apa? Poser tu dia macam just Dia macam like wannabe. Dia macam wannabe. Dia just macam dia self claim yang dia tu seorang someone. So macam kalau dia claim yang dia tu lecturer tak padahal dia bukan lecturer pun, itu pun dia kira sebagai poser. Okay, so kita start dengan Aizal lah. Okay, Aizal. Okay, Aizal, apa yang you rasa maksud di sebalik influencer tu? For me, influencer tu siapa-siapa boleh di influencer, but to be an influencer like you have macam tak semestinya kau famous, tapi bila kau famous kau ada platform kau untuk bersuara towards something. Macam contoh kita macam one face kita dunia dilanda like climate change, something like that. The influencer ke so-called influencer or celebrity, orang yang influencekan public ni, tugas dia macam to make works, bagi kesedaran ke everyone ke apa-apa, tak kisah dari segi lagu ke perform ke campaign, anything, benda tu dia help people to get influence to that untuk buat something ke arah kebaikan. Jadi depends lah, kalau apa yang dia buat tu benda yang baik, dia akan influence orang tu buat benda baik. Kalau benda tu di sebaliknya, dia akan influence orang tu sebaliknya. Tapi itulah influencer for my opinion lah, in my opinion. So adakah MPP tu influencer? MPP influencer. MPP dia buat benda baik tau. Yeah, I know. That's a good question. Itu soalan yang baik for me. MPP tu. MPP tu dia depends juga. For me it's okay lah. Setiap institusi ni memang ada MPP. Tugas dia orang ni macam kontrol dan buat kerja benda yang berkaitan dengan fakulti or management atasan tu sendiri. Tapi all I can see that nowadays diorang gunakan tiket MPP tu untuk pelepasan diorang untuk anything yang memudahkan kerja diorang. Walhal di sebaliknya diorang tu macam buat kerja sambil lewa, lepas tangan, benda-benda macam tu. I mean like, is that what we call influencer that will influence people, us the student biasa ni untuk ke arah kebaikan? I think that's a meh for me lah. Tapi aku benda baik dengan apa yang Aizal cakap tu, sebab dulu masa aku kat institusi lama aku dulu kan, dia cakap macam ni tau. Okay, student semua tak boleh dating bawah lampu, tak boleh dating dekat apa nama tu, divider. Okay, tak boleh dating, tak boleh pegang-pegang tangan. But one day something yang mengejutkan aku is orang yang cakap tu sendiri dia dating dekat tempat makan berpegang tangan, beraba-raba. Aku macam serius lah kau buat benda ni. Kau cakap orang jangan buat, but then kau sendiri buat. So is that a good influencing to other people kan? It's not a good thing. People will questioning. Yes. Betul. Orang akan question sebab orang nampak. Betul. Orang nampak. Okay, Fana. Yeah. So betul, ada apa penambahan daripada apa yang Aizal cakap tadi? Aku macam ni, kau tahu yang kerja sebagai influencer tu yang review makanan, apa benda semua tu. Ya. So influencer ni dia dah kira jadi job dah ke?
Itulah yang aku pun macam curious that part. Wondering. Ini adalah influence orang ke arah to be better ataupun influence someone untuk jadi macam ni. Tapi tiba-tiba orang macam cakap influencer ni kena jadi kerja yang jadi review makanan, apa jadi model untuk ni tu. Masa macam aku jadi curious kat situ. Which is like aku sampai terfikir, adakah maksud influence dalam kamus or dictionary tu telah berubah sekarang? Itu pemahaman aku sebelum ni. Kan? Kalau macam tu, semua orang pun boleh jadi influencer, termasuk ibu bapa kita, betul? Betul? Mak ayah kita. Mak ayah kita influencer lah sebenarnya. Betul. Ya. Baru tahu. Memang lah. Kan? Betul. Benar betul. Boleh jadi influencer. Tapi tiba-tiba dia sekarang ni mengikut peredaran sekarang, diorang dah jadikan satu benda tu sebagai job. Lepas tu macam tak tahulah, dia jadi macam satu title untuk diorang. I don't know. Sebab tu dia macam pelik tau. Dia macam bring question, influencer ni apa sebenarnya? Sebab ramai je orang yang macam dia influencer sebab dia lawa, dia influencer sebab orang bayar dia. And then lagi satu macam, especially bila macam Aizal dengan Fana cakap tadi kan, influencer ni orang kira job. Jadi adakah influencer ni benda yang orang pay kau baru jadi influencer? Macam Fana cakap influencer tu job ke? Dia macam pelik tau. Dia macam tak ada makna dah. Basically apa yang aku nampak dekat Instagram kan, diorang self claim yang as long as kau ada ramai followers, macam dah 20,000, 30,000 kau ada followers, then kau boleh claim kau as a influencer. Tapi aku tak faham. Pendapat aku, as a influencer, kau kena ajak orang buat satu benda yang passion kau sendiri. Yang kau minat, macam kau minat fashion, kau minat lagu, anything yang kau minat untuk kau influence orang, okay, jom buat. Tapi orang Malaysia, dia claim dia dah ada followers ramai, okay, aku influencer, I can be anything. Yes. Macam mana? Betul. Dia orang macam aku tak buat apa. Dia orang adalah everything. Ya betul. Aku baru search meaning influencer ni tau. Dia kata a person or thing that influence another. So yes. Tak kisahlah apa-apa yang kita influence, baik ke buruk ke, nama dia influencer juga. Aku adalah dulu seorang ni. Dia ni memang minat apa tu nama dia? Minat modeling daripada dululah masa sekolah semua kan. So macam dia buat blog daripada sekolah. So macam daripada situ dia gain followers. Maksudnya dia memang daripada dulu macam memang famous lah. Lepas tu bila dia dah sekarang ni, dia macam claim yang dia tu kerja sebagai influencer. Aku macam, so dia kerja sebagai modeling dan influencer ataupun macam ni. Aku memang hero dekat influencer tu je sebagai kerja. Faham. Dan aku rasa itu adalah poser sebenarnya. That is the real poser. That because the person is like trying too hard, like wanna be something yang macam tiba-tiba dia famous, macam aku follower ramai. I mean okay, kau follower ramai, kau nak influence people, kau nak orang ikut kau apa, tapi macam kita cakap tadi kat Instagram, kau buat review makan, kau nak influence people. I mean, is that really how that works? Lepas tu siapa claim letak influencing. Influence orang untuk makanan sahaja itu marketing, bukan influencing. Betul. Yes. Betul. Itu marketing. Kau dibayar untuk promote benda tu as marketing dah. That's not influencer, that's not public figure. Yes, you are public figure, yet public is the figure who are you. Betul. Betul kan? So aku suka, okay, aku bagi contoh satu influencer aku yang aku suka, which is Wak Royok. Yes, dia seorang influence untuk orang untuk fashion yang ke arah gentleman, classy, yang stylish, yang apa experimental, yang orang tak buat dia buat. So bagi aku yes, dia seorang influencer. Betul? That's your opinion. What do you? Yes. Yeah. Aku tak ada someone yang influence aku.
yang boleh influence aku lagi buat setakat ni lah. Dan Ke aku Arif ada rasa- someone yang kau inspire daripada Instagram ke daripada mana-mana ke? Ada influencer aku tengok dekat Insta lah banyak. Azri Aku follow itu idola. Lah yang influencer contohnya dalam modeling adalah selebriti Itali kot. Aku tak ingat lah. Mariano Di Vaio nama dia. Tapi itulah. Itu untuk modeling. Kalau untuk benda lain aku tak ambil kisah sangat kot. Modeling je. Faham. Oh, aku ada Pakaian ni. semua. Aku tak adalah catch up sangat dengan dia, tapi siapa tu nama dia? Maisara Muhammad yang Siapa? apa Artis. tu? Bukan Maisara Mahmud. yang tu. Ya, Maisara Mahmud aku tak follow dia lah, tapi aku selalu nampak orang yang aku followers aku retweet pasal dia. Lepas tu dia selalu cakap pasal sunscreen, pasal skincare, pasal macam mana nak jaga dengan kulit yang betul. Dia macam inspire aku untuk, sebab sekarang ni aku macam breakout juga kat bahagian dahi aku. So macam kadang-kadang aku baca thread dia bla bla bla. Lepas tu macam inspire aku untuk muka aku jadi macam tak. Faham. Dia macam influence aku juga. Itu salah satu influencer aku yang aku rasa macam better. Sangat nice. Tadi aku tanya tau dekat Twitter. Apa tu? Aku tanya orang. Candidate of pendapat, but what do you guys think about influencer and poster? Lepas tu ada dua orang ni jawab. Dia ni cakap, I was once a poser. I always try so hard untuk buat something just for the sake of appraisal and to blend in. That's low for me, but I don't regret but it's still. So korang macam mana? Dia pernah jadi macam poser, dia macam try so hard untuk orang kenal nampak dia. That's Dapat low. appraisal. Ya. Tapi bagi aku doing influencer something yang kerja amal lah, bukan yang untuk dapat appraisal. Sebab by right sebenarnya kita nak buat benda yang baik, yang mengajak orang yang ke arah yang kalau something yang ilmiah, kalau macam Fana ke ilmiah kan, macam aku ke arah fashion. So aku makeup. Aizan makeup. So tak semestinya buat satu benda tu untuk dapatkan kepujian. Yes, betul. Kita kadang buat sebab passion. Aku memang passion. Betul. Setengah orang buat makeup ni sebab macam kejar likes, macam I was once like that, tapi aku fikir kenapa aku nak buat sebab kejar like. Benda at first place aku buat makeup ni memang aku minat sebab passion aku. Betul. So macam Halimi ada tak influencer yang kau follow, yang kau rasa kau seronok follow dia? Dia tak semestinya local lah. Luar negara. Cuma kadang-kadang macam kalau korang perasan sekarang ni trend banyak pelakon yang dia buka YouTube account tau untuk buat apa yang influencer lain dah buat, faham tak? So macam baru-baru ni macam aku minat Brie Larson, and then dia buka YouTube account and then like dia buat benda yang ramai influencer dah buat. So aku macam rasa adakah artis seorang poser for doing that kind of thing, sebab first of all dia memang dah ada platform daripada awal lah sebab dia seorang pelakon kan, and then second benda yang dia buat tu tak original lah. So macam adakah benda tu still dikira sebagai influencer ataupun dia dapat lojatan batu awal untuk dia popular and untuk lagi kembangkan dia punya YouTube career, faham tak? Bagi aku kan, in my opinion, benda macam tu sebenarnya diorang nak dapat side income, because you know how much YouTube pay diorang. Dengan dari situ bila diorang dah establish diorang as celebrity, diorang buat apa-apa orang akan ikut. Betul. Contoh yang betul-betul aku nampak sekarang influence people is sorry bukan Yuna, Nilofa. Oh ya, baru-baru ni dia pakai Nilofa. Dah. Dia pakai niqab kan yesterday. Benda tu kan influence, orang mendoakan dia, dan ada orang-orang yang mungkin fans dia, hardcore fans dia mungkin kan ikut benda-benda tu. So that's mean
that's good for her sebab dia influence orang tu buat benda baik. At the same time dia dapat pahala, orang pun lain pun dapat pahala sebab orang ikut dia. Macam dia share doa dia dulu, orang ikut benda tu. Kau imagine Nilofa dulu start berlakon dengan free hair and then dia pakai tudung tapi tak perfect, and now sekarang dia dah pakai niqab. By right sebenarnya dia betul lah, dia influencing orang tu ke arah pakai tudung atau tutup aurat dengan betul. Tutup aurat dengan tertib. Ya betul. Sebab pernah sekali tu dia malu tau, dia pergi show Rizalman. Datuk Rizalman dia pergi show Datuk Rizalman, and Datuk Rizalman tegur dia on the spot tak pakai sebab Nilofa tak pakai stokin. So start April tu dia pakai stokin, dia perlahan-lahan betulkan tudung dia, aurat dia, dan aku rasa sebab itu juga kot untuk dia pakai niqab. Betul. Betul. Tapi boleh cakap dekat Malaysia ni sikit je yang kita boleh panggil influencer, tak banyak. Sebenarnya most of them macam, bukan nak cakap lah, so itu dia orang macam kejar populariti. Betul? Itu apa yang jadi dengan Korean. Kalau korang tengok, ada sampai isu bunuh diri, stres, kadang-kadang peminat dia orang hidup ni berdasarkan apa yang peminat nak. Betul. Faham. So bagi korang lah kan, korang tengok dekat Instagram sekarang, dekat TikTok, dekat Twitter, kan ramai je yang dah ada followers yang sampai puluh ratus ribu, mungkin ada yang dah sampai 500,000, ada yang dah sampai juta dah pun. So bagi korang, diorang ni just mungkin diorang ni pelawak ataupun just gamers. So bagi korang, diorang ni adakah influencer bagi korang? Yang ada figure, yang ada nombor banyak-banyak dekat followers diorang tu. Apa yang nulis macam Fana cakap? Macam Fana cakap tadi. Macam Fana cakap tadi lah, macam apa sebenarnya yang diorang influence? Sebab yang post macam video menari-nari, probably dia influence orang untuk just for fun semua. Tapi macam pelakon pun buat benda yang sama. Pelakon dekat depan TV sebab itu kerja dia, and dia macam entertain people. Adakah dia tu juga influencer? Faham tak? Faham. Betul. So dia kalau banyak-banyak sangat followers tapi tak influence orang, buat apa? Betul. Macam contoh Haizal banyak kan followers? Oi, ramai 20. Tak adalah banyak. Tak ada merepek. Follower aku 7k je. 7k je. Yelah. Aku tak akan claim Itu merangkak aku nak pergi situ. Followers aku Kalau aku sebelah Aizal, followers anyway, aku actually ini aku, ini Aizal. Merepek. Aku kawan korang kenal aku Langit dengan bumi ke tu? Kau kenal aku dah 5 tahun tau. Padahal yang melampau siap mana. Ayo, aku actually nampak Aizal sebagai tu tau. Aku sebenarnya nampak Aizal sebagai seorang influencer tau. Sebab macam aku nampak ramai orang yang macam affected dengan kerja kau. Faham tak? Faham. Aku nampak Contohnya dia sebagai seorang macam influencer. Macam mana nak cakap? Macam dia sekarang ni orang dia sekarang ni orang confused between entertainer dengan influencer tau. And then aku rasa influencer dia adalah seorang yang buat something, and then orang ramai-ramai macam rasa macam that seems fun, ataupun that seems like benda tu dapat, dia rasa something kat dalam ni untuk buat something dalam passion dia orang. Macam Fahana, dia influence sebab skincare, right? And then aku berani cakap dalam 7,000 tu at least 10% yang macam affected dalam makeup kau, yang macam nampak macam lawa makeup ni, macam mana dia blend, and then dia buat sendiri kat rumah. Faham tak? Dia macam sebab kau ada banyak teknik. Confidence kau dalam makeup akan influence orang yang macam penonton kau lah, audience kau, yang followers kau tengok. Lebih kurang macam tu lah. Aizal, makeup kau pun macam jenis macam very artsy tau. Aizal, ada tak orang tiru kau punya makeup and then dia post kat Instagram? Pernah before this time. Tu First PKP kan aku buat everyday satu look. Yang masa PKP tu. And then ada orang macam a weeks after that, bila aku dah start macam berbelas makeup dah, ada orang macam tag, this is recreation from by aku. Aku tak expect pun untuk orang buat macam aku. So aku macam benda tu aku macam aku ni ada benda macam orang macam
mengajar orang skill makeup aku ni, mengajak orang untuk makeup macam tu. Sebab bagi aku dulu selalu cakap benda tu dekat semua orang. Macam bila orang cakap, oh kenapa buat makeup, aku ni lelaki. So aku, it's not teori tapi pendapat aku, makeup has no gender. So lelaki perempuan kau tak kisah kau boleh buat. Sebab makeup ni just untuk enhance diri kau. Tapi bagi aku, sebab aku in extreme makeup, sebab aku, kau boleh nampak makeup aku macam mana. Yang mata sinyal lah, darah-darah keluar mulut sampai ke telinga. Sabar. Itulah yang kerat leher, itulah aku tengok Allah sampai berani. Sebab tu orang panggil kau makeup artist. So aku cukup kena Aizal as a influencer sebab ada orang dah macam influence makeup Aizal kan. Tapi Aizal je tak terima. Aizal je tak terima. Aku tak boleh terima benda tu sebab aku tak tahu kenapa. Why did I influence people? But aku pernah buat campaign makeup aku. Aku buat, kalau korang pernah perasan, aku minta tolong korang share kot dulu yang aku buat. Ada. Ya, pasal keganasan rumah tangga yang aku buat SFX kat aku tu. Ya, itu aku nak bagi kesedaran kat orang yang walaupun korang tengok orang happy ke apa ke, keganasan rumah tangga tu memang ada. Tak kira lah suami isteri, anak dengan mak, dan ada anak pukul mak. Ada. Ya, ada benda-benda macam tu. Kita kadang-kadang jiran kita, bukan kita nak menyebut hal orang, tapi kita kena ambil tahu benda tu berlaku every second in our life, every day, seluruh dunia. Benda tu berlaku keganasan rumah tangga. Sebab tu aku nak influence, sebab aku membesar dalam family yang macam tu. So aku tak nak. So kalau orang rasa dia orang alone, you are not alone. Orang akan support, bagi semangat. Memang sebab benda-benda macam ni, macam setengah orang dia takkan share masalah. Tapi kita yang kena tanya, are you okay? Kita akan check out for people. Not being busybody or minding people business, but as human being, kau tak boleh respect orang apa. Respect as kita sesama umat manusia. Kita kena ambil tahu benda-benda macam tu. Kena ada simpati. Ya, betul. Sebab keganasan rumah tangga ni akan efek. Contoh kalau yang dah berumah tangga ada anak, benda tu akan efek. Budak tu kemungkinan bila dah besar dia ada PTSD. PTSD, mental disorder is not a joke. Benda berkaitan dengan mental. Kita tak dapat, kadang-kadang kita tak diagnose, kadang setengah self-diagnose. Kita boleh tengok perwatakan someone tu. Aku sini, biar aku like been through a lot of shits daripada aku kecil. Bila aku tengok orang sekarang pun aku boleh tahu dia ni, oh dia ni macam ni. Bila aku dengar orang bercakap, dia cerita family dia macam ni, aku macam I get it. Kenapa kau macam ni sekarang? Kenapa karakter kau macam ni? Kenapa kau bercakap macam kau react dengan orang macam ni? Itulah. So sebab pengalaman mengajar benda yang yes. Benda yang kau share tu dah banyak kali dah orang buat kan. Cuma kita mengingatkan je. So semua orang sebenarnya boleh lah jadi influencer. Ya, semua orang boleh. Iyalah, maklumlah. Betul. Manusia mudah lupa. Manusia ke Melayu? Manusia. Sama je. Melayu dengan manusia sama. Sama je. Bagi aku sama je. Betul. Benda tu kalau selagi tak jadi kat dia orang takkan ambil tahu. Once kalau dah jadi atas batang hidung sendiri or family members, baru dia orang macam, oh my god, this that, so that. Baru nak gelabah biawak kat situ. Sama lah macam mental health kan. Kita mental health. Selagi tak rasa, selagi tak kena kat batang hidung sendiri, kita takkan rasa, takkan dapat faham apa yang orang tu cerita. Ya, betul. Sebab tu influencer ni penting. Ada pro and cons when someone being influencer. Kalau macam kau nak buat talk, contoh macam kita cakap sekarang, kita online mental health. Dia boleh influence people. Mungkin dia tak pernah mengalami mental disorder ke apa semua, tapi dia boleh nampak sebab zaman sekarang memang terlalu banyak. Sebab zaman sekarang tak macam dulu. Sebab kita macam dikontrol oleh sosial. Kita tak kontrol social media, tapi social media yang kontrol kita. Benda-benda macam tu yang efekkan orang tu untuk ada anxiety, depression. Benda nampak kecil, but small things one day will be the biggest thing in our life. How it small thing is the most. Tapi kan, membuatkan Ya. aku tertanya-tanya. Apa tu, Dek? Sebelum adanya media ataupun platform social media ni, macam mana kita nak tahu yang dia tu influencer ataupun poser? Ya. Tak ada pun. Facebook, Tak Twitter ada, apa semua tak ni. Yes, betul. Ah. Kau ingat zaman Aku kita rasa- kecil-kecil dulu kan? Aku rasa kalau yang macam
bila masuk berita surat khabar tu je yang macam baru orang influence macam tu lah. Aku Macam rasa dulu. kalau tahap masuk surat khabar tu baru boleh jadi influencer. Aku rasa Macam Dr. Amalina dulu. Datuk definitely, Muzaffar ke Yes. Ataupun je dulu. masuk Zaman TV dulu-dulu dulu kan. baca ikut blog je. Lepas tu dengan surat khabar je. Betul tak? Betul. Macam Dr. Amalina dulu kan. Kita tengok dia dapat like 17 A's ke berapa dulu. Benda tu influence 21. orang untuk macam 21 A's, straight A kan. Lepas tu benda tu influence orang untuk belajar. So that's good. She is an influencer. Sampai sekarang even dia dah jadi doktor, dia influence orang about health issue semua. Betul kat Twitter bosan. Yes, betul. Tapi sebab dah internet makin ni, lepas tu orang rasa internet adalah salah satu cara Benda untuk negatif. dapat duit. So dia orang pun macam aku influence orang sebab aku ada followers ni, aku orang bla 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 bla. Betul. Self-acclaimed Sebenarnya public figure itu aku still tak boleh brand. Dia self-acclaimed dia public figure, but yes, the public is still figuring who the kan? Sensor Arif sensor nanti Okay. Sorry. Okay, baik. I love how macam Jangan mencarut banyak sangat Aku banyak kena penat Arif nak cari. Jom alang Arif kat sini kan. Jom kita orang mencarut. Aduh. I love how macam jahat. kita I love how kita cakap pasal benda ni kan. Tapi kita tak sebut pun siapa yang inspire kita untuk buat benda ni. Atalia. Right. Dia lah. Huh? At first aku macam terkejut dia macam tu, and then mak dia backup dia, aku macam Yes. Aku rasa kita tak boleh post sebut nama. Aku takut nanti kena saman. Okay. kita Perempuan tak ni. ada nama. Jangan sebut nama. Melainkan kalau kita puji someone. Puji sama boleh. Atalia cantik tapi Bodoh lah kau. Juno dia nak sensor lagi weh. Jangan kesian bodoh Cut dia je. nak cari nanti. sorry Arif. Korang nak eclipse, aku kalau banyak bercakap aku perlukan eclipse. Macam mana aku nak bagi? Thank you. Ambil lah. Sharing is caring. Ambil cepat. Terima kasih. Ya, kalau cerita kita cakap macam ni je, kita cakap macam baru-baru ni ada seorang influencer. Baru-baru ni. Tadi Ijat Ya, dah sebut so nama macam- baru. Tadi. Dalam So, macam- minggu ni juga kan, I mean last week. So macam ada topik mengatakan bahawa influencer ni dia mengaku dia influencer sebab tak tahu kenapa. Tapi bila orang suruh buat explanation kenapa dia mengaku dia influencer, dia cakap macam, I'm an influencer. This is my job, you know. And then like Itulah. Aku pun macam bila benda tu menular dekat aku punya social media, aku malas ambil tahu sebenarnya, tapi dah macam penuh sangat kan. Aku punya timeline Tak aku macam berhenti aku datang pun kan. baca lah thread macam tengok macam aku faham. Ini mak dia backup dia macam 2 kali 5 Pak kata Azwali 2 kali 5 5 kali apa? bodoh. Woi. Sendiri mau ingat. Ini mau ingat. By the way, aku bila kita cuba ceritakan pasal influencer, orang-orang yang ada nama ni kan, aku teringat seorang artis Malaysia yang apa, dia berniaga madu lah kan. So tapi bagi aku ada setengah orang, aku baca komen-komen dekat posting ni kan, yang dia cakap yang dia ni sebenarnya tengah meriak. Tapi in my opinion, in my vision, in my perspective, aku nampak dia as a influencer sebab dia tunjukkan yang dia ada satu gudang yang besar. Dia tunjukkan dia punya business tu ada 15 cawangan buka dalam masa under a year. Dia ada kereta mewah. Bagi aku itu influence aku untuk jadi kaya macam dia. Tapi you have to remember, nak berjaya macam tu tak ada short way. Dia orang pakai short way. Tahu kan? Tahu. Sekarang ni terlalu percaya, tak nak lah mention benda-benda tu, tapi macam they are all scamming people punya money. Itu yang tak eloknya. Betul. Cuma bagi aku yang segi kejayaan tu lah, aku suka tengok kejayaan seorang tu. Aku suka tengok dia ada bisnes yang besar. Positif kan?
Kan? Yang aku suka Benda positif, baik aku apa masa wife dia minta apa, dia nak duit berapa ratus ribu tu and dia cakap 100k. boleh. And berapa tu lagi? 100k. Masa Serious wife dia minta 100k, dia cakap boleh tak? Boleh. Aku macam, kau bagi 100 ribu macam kau bagi RM10 kat wife kau. That's how I want to be. So Siapa That's influencer how tu? you Dia want nak to be. isteri But kedua. remember at first PKP pasal duit VPN dia tak dapat, dia kecoh kan. yes. Ah. Oh, Semua. jangan expose dengan kita tahu. Dia claim I know all the tea. I know everything tea. Dirty tea, good tea, everything. I know the tea. Ya, Aizal belum. yang konon apa nak backup kru bagai tu. Ya. Tak pernah Azal nak Aizal- backup dia. Tapi tiba-tiba macam ni sebab rakyat pun tertanya-tanya sekarang. Hari tu time VPN tak ada duit, tapi sekarang ni yada. Aku macam Kau tahu masa aku tengok dia punya video tu pun aku macam kan dia sama macam something fishy lah. Ya macam tu. aduh. Rakar lah. Dia tak apalah, tu rezeki dia. Tapi yang part yang Yeah. VPN tu kelakar. Ya, kelakar. Sangat kelakar. Aku macam Kita dalam Malaysia Tapi kan apa tu? aku ada satu question lah. Korang rasa siapa yang self claim dia tu influencer, korang rasa apa yang dia patut buat sebagai influencer bila dia sebut dia tu influencer? Bila ada topik. Okay, Aizal, sorry. Okay, Halimi dulu. Go. Aku dah nak cakap Okay. ni aku rasa. Tak ada, aku rasa kita dua sama cakap. Okay. In order untuk bermakna kau cakap yang daripada tak guna nak jadi berguna lah ni. Yes. Bila Apa ada current issue, dia speak up. Bila ada ketidakadilan, dia speak up. At least that is the bare minimum kalau dia jenis yang macam Ya. influencer yang bergantung pada follower dengan muka dia untuk jadi influencer, faham tak? Ya, betul. Betul juga apa yang kau cakap. Bila ada something naik, baru dia macam munculkan diri untuk influence people and dia bagi defend her own opinion, his or her opinion, the facts, state the matter, yada. That's the real influencer. Bukan macam macam mana orang cakap nak mengeruhkan lagi keadaan. Setengah influencer dia macam tu, yang self-claim kononnya influencer, tapi apa yang cakap tu adalah kosong, macam tin. Tin kosong, tuntang, but no facts, no truth. Betul. Ataupun yang selalu self-claim dia tu influencer, dia orang akan avoid banyak isu. Contoh sekarang ni kan kecoh pasal isu apa yang kata politik lebih kurang lah politik kan. Lepas tu dia orang macam avoid benda tu daripada bercakap. Lepas tu macam you should pick a side lah, ataupun macam awareness ke, ataupun macam kalau you nak kerajaan yang bagus ke ataupun politik yang bagus ke, vote ataupun macam tu lah, macam create awareness, betul tak? Daripada macam diam je macam I tak nak cakap lah pasal ni sebab nanti kan takut followers I bla 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 dah macam tu lah. Dia Sebab itu orang aku cakap macam tu. itu aku cakap itu adalah poser. That's a poser for me. Tapi yang aku paling suka influencer sekarang, kalau korang kenal Takahara Suiko. Ya, aku suka dia. Aku sangat suka dia. Menyepun? Like Tak, Melayu. Melayu lah. Macam mana nama gitu? Dia belajar Jepun. dia sebab dia belajar Jepun dulu. Dia influence people melalui dia punya lagu, puisi, the lyrics. Aku suka benda-benda macam tu. Dia bagi orang buka mata. Band. Aku layan juga dulu. Ya, betul lah tu. Dia ada band. Dia nama band dia The Venupian Solitude. Dengar lagu dia lagu eksperimental tau. So lagu dia bukan yang biasa kita dengar. Lagu dia memang pelik. Lagu dia berkais. Yes, tapi lagu dia kau jangan dengar dari sudut melodi, dengar daripada dia punya lirik.
dengan Dia good lyricist. betul. She's a good lyricist. Dia sayang Taylor Swift. Betul. Kau bayang imagine masa PKP hari tu, dia buat satu lagu within a few days tau. Dia cakap dia buat lagu pasal lelaki. Aku tak ingat apa tajuk lagu tu. Lagu tu ada kat Spotify. Dia punya melodi tu sedap, ngam, tapi dalam masa sama dia tengah kecam kaum-kaum lelaki ni. Memang sedap. Menarik. Menarik. Malik jugalah. Yes. Ya, Malik. Aku suka Malik sebab dia punya metafor orang takkan dapat tafsir sometimes. Betul. Ya, betul. Aku pun tak faham sampai sekarang. Lepas kan bila aku dengar lagu Malik, aku suka tengok komen, baca orang punya teori. Ya, orang punya teori kan teori-teori yang bercanggah. Betul? Yang tak fahaman kita kadang-kadang tengok lagu tu lain. I mean, I know sebab kita pun belajar dalam industri ni, tapi somehow apa metafor yang dia guna tu aku boleh faham lagi sebab dia banyak cakap pasal mental issue. Dia banyak cakap pasal mental issue. Di lirik dia. Lagu dia paling aku suka lagu dia dengan Dayang tu, Pejamkan Mata tu. Pejamkan mata. Itu je kan lagu yang recent yang dia. kuat. Lepas tu dia dah tak ada buat lagu lagi Katanya dia nak stop music. Rasanya tu album last dia, tapi aku tak sure. Tapi he's a good influencer, Malik. Yes. Agree. Dari lagu dia. That's how you influence people. Betul. Bukannya lagu yang you apa? You man stop lagu cute. You memang sangat cute. Aku tutup radio senior korang juga. Senior korang juga tu. Ya ke? Ya ke tu? Jangan sebut nama. Aduh. Aku mampu gibberish je. Arif kerja overtime hari ni. Jahat korang ni. Ya, tak apa. Korang semua sekarang kat mana? Ada yang dekat college ke? Tak ada. Tak ada. Azhan seorang je kat college. Yang aku kenal lah. You weh. Even bila berkata Dia tu dia. Tak boleh brain kan. Dah cute sangat. Dia seorang. Cute sangat. Adikku lagi Sam. Dia seorang je. Yang lain aku tak tahu lah. Satu rumah tu aku rasa dia seorang. Dia kata dia seorang. Betul. Aku Kesian macam dulu. one day aku macam nak masak untuk hantar dekat batch kita je lah yang aku kenal untuk pergi hantar makanan, tapi tengok macam tak ada orang respon. Muka-muka budak-budak yang duduk luar. Aku tak layan lah. Aku nak hantar orang kat college. Hantar Melaka please. Melaka dengan Damar Sarah memang belakang ni je. It's okay, aku boleh hantar. Pos laju je lah. Kasihlah spaghetti tu. Dekat sana Damar Sarah ada Roblox ke weh? Ada certain part ada. Macam petang tadi aku nak ke Kota Damansara ada. Kau tahu even Melaka yang tak ada PKP pun ada Roblox ke? Aku petang-petang nak main golf pun pergi ada Roblox tu. Wah, main golf orang kaya sangat. Orang kaya. Dia on the way ikut dia punya idola. Ya tu. Lepas ni Izzat dia tak nak buat podcast ke kita lah. Silap-silap aku stay dengan korang, dia dah tak ada lepas ni. Kita tu kan podcast tak podcast malam. Kita bersukan petang bersukan lah. Baik. Korang lain sukan bola, Kenapa korang tak jemput aku sebelum ni? Kau baru buat lah Aizal. Kita nak kita panggil baru nanti. Baru berapa episod tak banyak pun dengan yang episod rosak lah. Itulah. Yang betul-betul yang ni yang keempat lah yang akan di-upload on the way. Yep. Okay. Kita orang actually rasa lucky lah dapat kau. Betul. Kenapa? Ya. Kita Kenapa? orang kan kau sibuk Sebab ke apa? kau ada idea. Idea. Sebab Ni kau awal-awal lagi kot. Aku macam masih macam blur-blur sikit, sorry. tak apa, it's okay. Sebab aku tahu kau buat research. So that's why aku rasa aku patut panggil kau. Aku teringin nak sembang pasal satu topik nanti kita akan buat. Nanti. Definitely. Lah kita cerita. Nanti. Okay, since masa mencemburui kita tinggal lagi beberapa minit saja lagi untuk tiba berapa minit? time's up. Kita dah 42 minit dah. Oh ya. Really? Patut Kau nak stop. So Okay, 20 minit lagi lah. Dah habis dah. Kita nak habis ni.
kita nak 40 minit je? Tadi first yang tu 10 minit, ending yang second 35 minit. Okay. I don't do the math, you do the math. It's okay. You're the guest. Okay, so since masa pun mencemburui kita, jadi kita kena wrap lah semua benda. Jadi as a conclusion semua, kita dapat faham yang di mana influencer ni bukanlah dari sekadar nombor yang kita tengok dekat Instagram, yang kita tengok kat TikTok, kat Twitter tu kan. So nombor ni semua hanyalah mainan mata semata-mata. Jadi sebagai seorang influencer, starting dengan kosong followers pun still boleh jadi influencer. Even kalau tak ada orang kenal pun boleh jadi influencer. Jadi jangan simply claim yang kau seorang influencer sedangkan kau seorang poser. Jadi itu saja topik kita pada minggu ini. Terima kasih Aizal kena sudi bersama kita. Thank you you guys. Alright, welcome. So jumpa lagi next week. Bye. Assalamualaikum. Bye.